Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala, tadi kita telah tunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Kemudian selepas solat fardu zuhur ni, kita duduk sebentar, mungkin dalam 20 minit, 15 ke 20 minit, kita baca sirah Rasulullah SAW dari kitab Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Khudari, Muhammad Khudari Beg rahimahullahu ta'ala. Baik, pada waktu petang ni kita sambung pengajian sirah Rasulullah SAW yang lalu, iaitu tajuknya berkenaan dengan Harbul Fijar, peperangan Al-Fijar. Harbul Fijar ialah antara peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah SAW sebelum baginda SAW disampaikan wahyu. Kita tahu Rasulullah SAW disampaikan wahyu ketika berusia 40 tahun. Jadi antara peristiwa yang disebutkan di dalam kitab sirah sebelum daripada baginda SAW disampaikan wahyu ialah peristiwa Harbul Fijar. Harbul Fijar ni memberi makna peperangan Al-Fijar, peperangan Al-Fijar. Jadi pengarang kitab ni berkata bahawa apabila usia Rasulullah SAW mencecah usia 20 tahun, baginda SAW telah menyertai peperangan Al-Fijar, Harbul Fijar. Ini dalam kitab sirah disebut 20 tahun seperti mana ditulis dalam kitab ni. Tapi dalam kitab sirah yang lain disebutkan bahawa usia Rasulullah SAW ketika itu antara 14 ke 15 tahun. Bermakna ada berlaku ikhtilaf dalam menentukan usia Rasulullah SAW ketika itu. Ada kata 20 tahun atau ada kata 14 ke 15 tahun. Baik, jadi peperangan Al-Fijar ini tercetus di antara kabilah Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy. Mereka berperang dengan kabilah Qais Ilan. Jadi maknanya di sini ada dua pihak. Satu pihak, bahagian yang pertama atau kumpulan yang pertama, Kinanah dan Quraisy. Ini bersama-sama mereka bersekutu. Dan satu lagi ialah lawan mereka ialah kabilah Qais, biasa sebut Qais Ilan. Sebab tercetusnya peperangan ini, dahulunya ada raja orang Arab yang bernama Nu'man bin Mundir. Dia ni tinggal di Hirah. Hirah ni di Iraq. Raja Hirah iaitu Nu'man bin Mundir, dia mempunyai barang-barang perdagangan yang dia akan hantar barang perdagangan itu untuk diniagakan di pasar Uqab pada setiap tahun. Diniagakan di pasar Uqab. Jadi pasar Uqab ni antara pasar yang orang Arab akan langsungkan pasar ini pada setiap tahun bila tibanya musim haji. Zaman dulu bangsa Arab, mereka akan keluar untuk buat haji daripada bulan Dzulqa'dah, daripada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan kemudian Dzulhijjah. Orang Arab zaman dulu mereka akan mula datang ke Mekah sejak daripada bulan Syawal lagi. Lepas Syawal maka masuk Dzulqa'dah dan kemudian masuk bulan Dzulhijjah bulan haji. Bila mereka sampai di Mekah, mereka akan berkumpul di pasar-pasar di Mekah. Dulu pasar di Mekah ada 3 pasar yang masyhur. Satu pertama ialah pasar Uqab, dan kemudian yang satu lagi iaitu pasar Majannah,
dan satu lagi ialah pasar Dhul Majaz. Jadi bermula bulan Syawal mereka akan kumpul dekat sebulan di pasar Uqab. Dari pasar Uqab mereka akan turun bawah lagi, mereka kumpul dekat pasar Majannah, dan turun bawah lagi mereka akan kumpul di pasar Dhul Majaz. Biasanya bila mereka berkumpul di pasar-pasar ni, macam lebih kurang kita kata dia macam pesta jugalah. Sambil berjual beli, sambil pesta, mereka akan berkumpul dan akan bawa barang perdagangan mereka, perniagaan mereka. Dan selain daripada itu mereka akan menggubah syair. Syair siapa yang paling hebat, syair dia akan dinobatkan, diberikan anugerah seolah macam Nobel. Dan anugerah Nobel ni ialah syair ni itu akan digantungkan di Kaabah. Ini zaman dulu lah orang Arab punya tu. Tu yang kalau orang yang belajar sastra Arab, dia ada dengar, orang yang belajar sastra Arab, ada syair Arab yang dulu terkenal dengan dipanggil Al-Mu'allaqatus Sab'. 7 syair yang digantungkan di Kaabah. Ini 7 syair ini dipanggil Mu'allaqatus Sab'. Dulu pernah dinobatkan syair terbaik Arab dan kemudian digantungkan di Kaabah. Bila penggubah syair ni menang, syair dia paling tinggi nilai sastranya, maka digantungkan di Kaabah. Tu syair ni dipanggil Mu'allaqatus Sab'. 7 syair yang digantungkan di Kaabah. Syair ni bila mereka akan gubah dan kemudian dibaca ketika musim haji, iaitu dibaca di pasar-pasar ni, pasar Uqab atau Majannah dan juga pasar Dhul Majaz. Baik. Jadi dia cerita dalam kitab ni bahawa Nu'man bin Munzir, raja orang Arab daripada Iraq, dia setiap tahun dia akan hantar barang perniagaan dia di pasar raya Uqab untuk diniagakan, dijual barang-barang itu. Jadi pada tahun tu dia telah hantar barang-barang dia dibawa oleh satu orang lelaki yang gagah dan juga mempunyai pengaruh daripada kalangan kaum dia untuk dia nak bawa pergi ke sana, bawa pergi ke pasar Uqab ni. Jadi lelaki ni, wakil kepada Raja Nu'man ini, dia pun satu hari duduk di samping satu orang lelaki yang bernama Barrad bin Qais Al-Kinani. Barrad bin Qais Al-Kinani ni daripada kabilah Bani Kinanah. Dia ni satu orang yang sangat jahat. Barrad bin Qais ni satu orang yang mana sangat jahat, perangai dia pun jahat sehingga kaum dia pun tak percaya dengan dia dan mereka juga telah usir dia daripada kaum mereka. Tapi dia ni memang orang jahat, Barrad ni. Wakil dia tu duduk dengan Barrad ni. Dan bersama, ada seorang lagi yang bernama Urwah bin Utbah. Urwah bin Utbah juga duduk. Ada 2 orang. Satu Barrad bin Qais Al-Kinani dan seorang lagi ialah Urwah bin Utbah duduk bersama dengan wakil daripada Raja Hirah tu, wakil kepada Nu'man bin Munzir. Jadi wakil tu berkata, dia kata bahawa siapa yang mana boleh bawa barang-barang perniagaan ni untuk dibawa pergi ke pasar raya Uqab untuk jual kat sana. Barrad ni kata, Barrad yang orang jahat ni, dia kata bahawa aku boleh bawa barang ni dan aku akan tawarkan untuk dijual kepada Bani Kinanah. Bani Kinanah ni maknanya kabilah dia lah. Dia daripada kabilah Bani Kinanah. Aku dibawa kepada kabilah aku untuk jual kepada mereka. Tapi wakil tu kata bahawa ni raja nak supaya barang ini ditawarkan dan maksudnya diniagakan kepada semua orang, bukan hanya kepada kabilah Bani Kinanah. Jadi Urwah pula berkata bahawa Urwah ni daripada kabilah Bani Qais, dia kata bahawa adakah kau nak bagi barang kau ni dibawa oleh satu orang lelaki yang tak boleh percaya, orang jahat. Kenapa nak bagi pada orang jahat ni? Ni orang yang tak guna ni, macam mana kau boleh percaya untuk kau bagi barang kau kepada dia? Dia kata kepada wakil tu. Jadi dia kata bagi aku bawa barang ni, aku akan tawarkan untuk diniagakan kepada Ahlus Syekh wal Qaisum. Maksudnya aku akan tawarkan kepada penduduk Najd dan kepada penduduk Tihamah. Maksud aku akan tawar kepada ramai orang Arab untuk diniagakan barang ni. Tapi Barrad ni berkata, adakah engkau tak mahu untuk tawarkan barang ini untuk diniagakan kepada kabilah Bani Kinanah, wahai Urwah? Barrad ni kata berurwah tu, yang seorang lagi tu. Dia kata tak, aku akan tawarkan barang ini diniagakan kepada seluruh manusia. Bila dia cakap macam tu, jadi Barrad ni
dia dah mula geram dengan Urwah ni. Dia mula dalam hati dia ada perasaan geram, marah dengan Urwah ni. Dan dia merancang untuk bunuh Urwah ni apabila Urwah ni pergi bawa barang dia untuk niagakan. Urwah ni daripada kabilah Bani Qais. Jadi mereka ni kabilah lain-lain. Barrat ni, orang jahat ni, kabilah Bani Kinanah. Urwah pula daripada kabilah Qais. Ni dua ni asal. Yang gaduhnya Kinanah dengan Qais. Barrat kabilah Kinanah dan Urwah pula ialah daripada kabilah Qais. Jadi apabila Urwah ni dia ambil barang tu dan dia bawa nak pergi niaga dan dia nak tawarkan kepada orang Arab semuanya untuk beli barang tu, Barrat ni daripada kabilah Bani Kinanah ni dia telah bunuh Urwah tu. Selepas dia dah bunuh Urwah, kerana dia marah dengan Urwah ni, kerana tak bagi dia jual barang tu, dia bahkan juga wakil raja tu serahkan barang kepada Urwah, bukan serahkan barang kepada dia. Dia pun telah bunuh Urwah tu. Lepas tu dia bagi tahu kepada dia punya kaum dia kabilah Bani Kinanah. Dia kata, jaga-jaga, aku dah bunuh Urwah. Jadi kabilah aku, iaitu kabilah Bani Kinanah, kita semua kena berwaspada dengan kabilah Qais, iaitu kabilah yang Urwah tu. Kabilah Urwah tu. Maksudnya dia kata aku dah bunuh Qais. Qais daripada kabilah aku dah bunuh Urwah. Urwah daripada kabilah Qais. Jadi bila aku dah bunuh, nanti silap-silap kabilah Urwah, Qais ini akan balas dendam terhadap kabilah kita. Kabilah kita iaitu kabilah apa? Bani Kinanah. Ni orang Arab zaman dulu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dia kalau bergaduh satu kabilah, mereka akan bawa satu kampung datang berperang. Ni orang Arab zaman dulu. Jadi kalau satu orang daripada kabilah lain, kalau bunuh satu orang daripada kabilah lain, seolah-olah macam dia berperang dengan seluruh kabilah tu. Ni saya bagi contoh lain. Sebab tu Nabi SAW dulu, bila Nabi SAW nak pergi hijrah, orang Arab, mereka nak bunuh Nabi SAW. Quraisy lah, maksudnya Quraisy nak bunuh Nabi SAW. Tapi mereka tak berani bunuh Nabi dengan hanya hantar satu orang. Kalau hantar satu orang, bermakna kabilah dia semua akan terlibat. Di Arab Quraisy tu kan ada banyak kabilah dulu. Ada kabilah Bani Adi, ada kabilah Bani Abdi Syams, dan ada kabilah-kabilah yang lain. Kalau mereka hantar satu orang untuk bunuh Nabi SAW, maka nanti kabilah Nabi Bani Hashim, seluruh Bani Hashim akan bangkit, akan bunuh orang yang mana, dan juga kabilah dia akan berperang. Kabilah iaitu orang yang mana bunuh Nabi SAW. Tu mereka dulu putuskan supaya setiap kabilah hantar satu wakil untuk bunuh Nabi SAW, supaya Bani Hashim tak dapat tuntut bela darah Nabi SAW. Tu mereka sampai hantar 12 orang lelaki, semua kabilah lain-lain, maknanya 12 kabilah, untuk kepung rumah Nabi, bunuh Nabi SAW malam tu serentak, supaya tak boleh dituntut bela terhadap pembunuhan Nabi SAW. Itu ialah saya pergi kepada kisah lain untuk kita bagi mudah faham. Ini sekarang ni dah dua kabilah ni dah bergaduh. Siapa dia? Iaitu Barrat daripada kabilah Kinanah telah bunuh Urwah daripada kabilah Qais. Jadi Barrat ni bagi tahu kabilah ni, jaga-jaga, nanti mereka akan ambil tindakan, mereka akan balas dendam. Memang pun berlaku tak lama lepas tu, kabilah Qais dapat tahu bahawa orang mereka telah dibunuh oleh satu orang daripada kabilah Bani Kinanah. Sehingga mereka, dan kabilah Bani Kinanah ni pula ialah merupakan sekutu kepada Quraisy. Maknanya Kinanah dengan Quraisy sekali. Jadi Kang Qais ni nak balas dendam terhadap kabilah Kinanah yang telah bunuh orang mereka. Lalu peperangan pun telah tercetus di antara kabilah Kinanah dan juga kabilah Qais. Dan kabilah Kinanah ni mereka bersekutu dengan kabilah Quraisy. Quraisy juga ikut sekali dalam perang tu. Bila peperangan berlaku begitu sengit, maka waktu tu Quraisy mereka telah berlindung di tanah haram Mekah. Dan waktu tu Rasulullah SAW pun ada bersama-sama dengan mereka. Nabi SAW kan Quraisy. Nabi SAW bersama dengan kabilah Quraisy. Mereka join dengan Bani Kinanah untuk berperang dengan kabilah Qais. Jadi kabilah Qais ni mereka berkata, kami tak akan biarkan darah Urwah macam tu sahaja.
Kabilah Qais ni kata kepada lawan mereka, Bani Kinanah dan Quraisy, kami tak akan biarkan darah Urwah dibunuh macam tu saja. Kami akan balas dendam. Tahun depan kita berjumpa lagi di medan perang Uqaf untuk kita berperang. Mereka berpulang tahun tu. Mana tahun tu perang tak jadi. Kenapa? Bila perang berlaku begitu sengit, orang Quraisy Mekah mereka cabut lagi pergi Mekah dan mereka kata ini tanah haram Mekah. Maka orang Arab zaman dulu begitu menghormati Mekah, perang pun mereka hentikan. Tapi mereka kata tahun depan kita jumpa lagi, kita perang lagi tahun depan. Bila cukup setahun, tahun depan orang-orang kabilah Bani Qais mereka kumpulkan semua bala tentera mereka. Dan mereka juga telah bawa bersama mereka kabilah Bani Saqif. Bani Saqif ni orang Quraisy, mereka adalah orang Taif. Quraisy pula telah kumpulkan juga bala tenteranya yang terdiri daripada kabilah Bani Kinanah dan juga mereka punya sekutu-sekutu mereka. Sekarang dah jadi dua kelompok besar. Kabilah Qais dia bawa sekali kabilah Bani Saqif. Bani Saqif ni orang Taif. Quraisy pula sekali dengan Kinanah mereka bawa semua mereka punya sekutu-sekutu mereka. Dan waktu tu ketua kepada Bani Hashim yang memimpin pasukan tentera daripada kabilah Quraisy ni ialah Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik Nabi SAW, Zubair bin Abdul Muttalib. Dan adik-beradik dia Abu Talib sekali, Hamzah, Abbas dan juga termasuk Nabi SAW. Kabilah Bani Umayyah Quraisy juga dipimpin juga oleh Harb bin Umayyah. Dan waktu tu yang menjadi ketua umum antara mereka ialah Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ni siapa? Ayah kepada Abu Sufyan. Ayah kepada Abu Sufyan ni maknanya kelompok Quraisy ni. Jadi yang ketua umum dia ialah ayah kepada Abu Sufyan, nama Harb bin Umayyah. Dia ni orang besar di kalangan Quraisy dan dia juga orang tua di kalangan Quraisy. Waktu tu kesemua suku Quraisy mereka ikut berperang. Bila peperangan tercetus, waktu tu peperangan itu ialah peperangan yang begitu sengit berlaku sehingga kan mereka telah masuk ke tanah haram Mekah dan mereka berperang di dalam kota Mekah. Sedangkan orang Arab dulu menganggap bahawa tanah haram Mekah ini tanah suci yang tak boleh berlaku peperangan di dalam dia. Kerana itu peperangan ini dipanggil peperangan Harbul Fijar. Harbul Fijar memberi makna pelanggaran. Kerana mereka berperang sampai langgar kesucian tanah Mekah, mereka sanggup berperang dalam Mekah. Waktu tu kenapa? Sebab Quraisy ada. Jadi boleh jadi Quraisy ni bila mereka perang, mereka pun cabut lagi, masuk pergi ke tanah haram. Yang kabilah ni dah tak boleh tahan marah, mereka mungkin kejar sehingga akhirnya peperangan berterusan sehingga masuk ke dalam tanah haram Mekah. Maka peperangan ini dinamakan Harbul Fijar ketika Nabi SAW masih lagi berusia lebih kurang 14-15 tahun atau mungkin 20 tahun. Jadi sehingga peperangan yang berterusan dan kekalahan berlaku kepada kabilah Qais. Dan kemudian ramai daripada kabilah dia terbunuh. Tetapi ada antara mereka yang telah mencadangkan supaya mereka berhenti berperang dan mereka buat perjanjian damai antara mereka. Maka mereka pun bersetuju untuk buat perjanjian damai. Bila dah buat perjanjian damai, mereka berbaik. Maka mereka kata bahawa kita kena kira berapa orang yang terbunuh antara dua-dua belah pihak. Bila dikira, maka siapa yang mana kabilah yang orang yang terbunuh lebih banyak, maka dia akan diberikan diat kepada dia, diat tambahan. Maka bila mereka kira bahawa mereka dapati kabilah Qais, diat mereka orang yang terbunuh di kalangan mereka lebih ramai daripada Quraisy. Maka kerana itu mereka telah diberikan diat setelah mereka membuat perjanjian damai. Dan juga kemudian Harb bin Umayyah ni, iaitu ketua kepada Quraisy yang berperang dengan Qais ni, dia juga telah buat perjanjian dengan mereka bahawa lepas ni kita tak akan berperang lagi. Bila diat tu nak kena bayar tak cukup. Kerana begitu banyak. Sebab satu orang kalau tak kena bayar 100 ekor unta. Bila mereka kira mungkin beberapa orang lebih, maka kena banyak bayar unta. Waktu tu Abu Sufyan, anak kepada Harb bin Umayyah, iaitu Abu Sufyan nama sebenarnya Sakhar bin Harb bin Umayyah, dia antara yang tolong telah bayar diat tersebut bagi unta. Peperangan ni berakhir yang mana peperangan ini berakhir, tetapi walau bagaimana peperangan ini hakikatnya satu peperangan yang mana sebabnya begitu kecil sekali, hanya kerana dendam, marah, tapi menyebabkan peperangan yang begitu besar tercetus di antara dua kabilah Arab yang besar, iaitu di antara Qais dan juga Thaqif, Quraisy dan juga Bani Kinanah. Dan ini antara kabilah Arab yang berpengaruh dulu di Mekah. Dan orang Arab zaman dulu, kenapa peperangan ini diceritakan dalam kitab sirah? Orang Arab zaman dulu, zaman Nabi SAW dulu, termasuk Quraisy dan lain-lain, mereka boleh berperang
dengan satu sebab yang begitu kecil sehingga melibatkan ribuan orang. Hanya kerana asalnya 2 orang dia yang gaduh. Asal gaduh 2 orang dia. Barad gaduh dengan Urwah. Barad, kabilah Bani Kinanah telah bunuh Urwah. Tapi bila berperang, sampai semua kabilah masuk. Sehingga jadi dua kelompok pula yang begitu besar. Maka bila berperangan sampai tahap bulan mereka berperang dalam kota Mekah. Kan itu peperangan ini dipanggil apa? Peperangan Harbul Fijar. Akhirnya mereka berhenti perang, mereka buat perjanjian damai, dan lepas tu bila Allah Taala telah hantar Islam, Allah Taala telah berikan Islam kepada orang Arab, maka dengan sebab Islamlah peperangan-peperangan yang kecil yang berlaku di kalangan orang Arab telah dipadamkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, siapa yang baca sejarah bangsa Arab, kita akan dapati bahawa peperangan tercetus dengan sebab perkara yang begitu kecil. Macam contohnya orang Madinah. Orang Madinah sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, ada antara mereka yang berperang 7 keturunan. Kita biasa sebut dengan perang 7 keturunan. Memang orang Arab dulu berlaku perang 7 keturunan. Perang 7 keturunan ni bagaimana antara Aus dan juga Khazraj? Sebab apa berlaku? Hanya kerana unta seekor unta daripada kabilah lain masuk pergi dalam tanaman kebun kurma orang lain. Unta tu pergi rosakkan. Yang buat salah unta. Tapi unta tu milik kabilah lain, dengan orang ni kabilah lain. Unta dia masuk dalam kabilah tu. Lalu unta dia pun pergi rosakkan tanaman apa benda. Jadi orang tu pun, tuan kebun marah. Dia kabilah lain, dia bunuh unta tu. Bila tuan unta bergaduh, asalnya unta yang buat pasal. Tapi bila tu tuan dia dapat tahu. Tuan dia pun datang, kenapa kau pergi bunuh unta aku? Dah dua bergaduh. Dua-dua ni bergaduh, bunuh. Tapi bila bunuh, bila kabilah lain-lain habis. Api peperangan pun tercetus antara mereka. Tu berperang sampai tujuh keturunan berperang. Dan ini berlaku di kalangan bangsa Arab. Berlaku di kalangan bangsa Arab. Sebab itu bila Allah hantar Nabi SAW kepada orang Arab, Allah sendiri bagi tahu, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Allah bagi tahu, ingatlah antara nikmat Allah melalui Nabi SAW dan juga Islam, apa dia? Allah kata dulu kamu berperang berketurunan, tapi bila Islam datang, Islam menyatukan kamu. Begitu dengan Quraisy dulu, sebab kecil 2 orang gaduh, tapi kabilah lain-lain akhirnya semua kabilah pun berperang. Tapi dengan Islam datang, Allah padamkan peperangan antara mereka. Peperangan ni, Harbul Fijar ini berakhir dengan perjanjian damai. Yang perjanjian damai itu dipanggil Hilful Fudul. Nanti saya akan sampaikan minggu depan. Perjanjian damai itu dipanggil Hilful Fudul. Sebab kerana lepas mereka dah berperang begitu dahsyat antara 2 kabilah ni, atau 2 sekutu ni, 2 kelompok, nanti kita akan masuk dengan mereka buat perjanjian damai. Dan perjanjian damai itu Nabi SAW akui selepas Islam. Rasulullah puji perjanjian damai itu. Kan itu diceritakan dalam kitab sirah. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itibar, walaupun kisah ni tak ramai yang tahu, tapi saya sampaikan dan kita baca kisah ini, itibar yang kita dapat ambil paling besar ialah apa dia? Islam datang menyatukan umat. Dengan Islam, maka dengan Islam, dengan iman dan juga Islam menyatukan umat. Orang Arab zaman dulu, mereka lah yang paling dahsyat berperang. Sehingga berbunuh-bunuhan. Bawa kelompok geng perang. Tapi bila Islam datang, mereka jadi begitu bersaudara dan mereka menjadi begitu rapat dan bantu-bantu saudara mereka. Maka sewajarnya hari ini kalau kita betul-betul berpegang kepada Islam, maka peperangan Harbul Fijar ni juga menjadi iktibar bagi kita. Iaitu kalau kita betul-betul berpegang pada Islam, maka Islamlah yang menyatukan kita, bukan Islam menjadikan kita berpecah belah. Semoga Allah satukan kita umat Islam dan Allah Ta'ala hilangkan persisian dan permusuhan sama kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.